Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nadira binti Mazalan, B0819100353 dari BAAT Seksyen 12. Saya memilih New Zealand sebagai negara yang berjaya menangani COVID-19. Saya memilih New Zealand kerana New Zealand berjaya mengawal virus pandemik COVID-19 dengan baik dan menjadi antara negara yang mempunyai peratusan yang kecil terhadap jangkitan virus COVID-19. Bahkan hingga ke hari ini, New Zealand hanya mencatat sebanyak 1,513 jumlah kes. Saya ingin menyatakan tentang sebab New Zealand berjaya menangani COVID-19. Pertama, melaksanakan perintah berkurung di tahap keempat. Perdana Menterinya Jacinda Ardern terus mengisytiharkan perintah berkurung ketat selama 4 minggu setelah mengesan virus tersebut di negara itu. Pada masa ini, hanya kedai barangan asas sahaja yang dibuka. Sekolah, premis perniagaan semua ditutup serta-merta. Kemudian, Perdana Menterinya melonggarkan kawalan pergerakan setelah kes menurun. Kemudian, rakyat mereka tidak terus merayakan seperti Itali. Kerana Perdana Menterinya sudah menyarankan agar melaksanakan langkah jarak 1 meter dengan orang lain dan tidak berkumpul. Kemudian New Zealand turut melaksanakan 4 tahap dalam perintah kawalannya. Akhirnya, rakyatnya mematuhi setiap saranan kerajaan yang telah dikeluarkan. Kemudian, slide yang seterusnya tentang kes di New Zealand. New Zealand mencatatkan kes sebanyak 1,163 orang sehingga 22 Jun 2020 dan mencatatkan kematian seramai 22 orang. Kes sembuh pula sebanyak 1,482, manakala kes masih aktif hanya 9 orang. Pada masa ini, kes kematian 22 orang hanya melibatkan warga emas yang berumur antara 60 hingga 90 tahun. Manakala daripada peratusan keseluruhan kes yang tertinggi terkena jangkitan virus COVID-19 adalah antara lingkungan 20 hingga 29 tahun. Ini slide seterusnya menerangkan tentang ujian swab yang dilaksanakan New Zealand. Jumlah ujian swab pada 22 Jun 2020 sebanyak 3,402 ujian. Manakala purata dalam seminggu ujian sebanyak 4,771, manakala jumlah keseluruhannya sebanyak 344,519 ujian. Menurut Kementerian Kesihatan New Zealand, mereka telah meningkatkan angka ujian swab test sehingga mampu melaksanakan 8,000 ujian sehari sehingga ke hari 22 Jun 2020. New Zealand telah mencatatkan sebanyak 344,519 jumlah ujian swab kepada rakyatnya. My name is Roshni Priyaraj. Nombor metrik B0819103226 dari kelas BET S1/2. Hari ini saya akan membentangkan pasal negara yang berjaya menangani COVID-19. Salah satu negara yang berjaya adalah juga Malaysia. Pandemik COVID-19 di Malaysia adalah sebahagian daripada wabak penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut yang teruk coronavirus 2. Virus tersebut disahkan telah sampai ke Malaysia pada Januari 2020. Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi COVID-19 dengan membawa konsep PKP. Langkah-langkah tersebut adalah orang ramai dilarang berkumpul atau menghadiri acara besar-besaran termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya.
Semua lokasi pemujaan dan premis perniagaan harus ditutup kecuali pasar raya, pasar awam, kedai runcit dan kedai sebenarnya yang menjual barang keperluan harian. Bagi umat Islam, semua aktiviti keagamaan tidak Hai, nama saya Nur Farahin binti Egani. Saya akan membicarakan tentang bagaimana Taiwan menangani virus di waktu pandemik. Taiwan adalah pulau yang indah yang dipanggil sebagai Ilha Formosa pada zaman Portugis. Taiwan juga sebahagian negara di mana penduduknya dijangkiti wabak coronavirus yang berpunca daripada seorang wanita yang berumur 55 tahun yang baru pulang daripada Wuhan, China. Apabila negara jirannya iaitu China sedang mencatatkan jumlah kesnya sebanyak 80,000 kes COVID-19, manakala Taiwan kekal dengan jumlah kes kurang daripada 53 kes. Apakah yang telah dilakukan oleh Taiwan dalam menangani kes COVID-19 ini? Taiwan dipimpin oleh pemimpin yang cekap dan dipercayai di mana beliau menggunakan ilmu sains untuk memberitahu keputusan yang dilakukan. Pemimpinnya akan membuat sidang media pada setiap hari, malah lebih daripada sekali dalam sehari. Kedua, sentiasa bersedia. Taiwan sebelum ini pernah diserang waktu pandemik semasa wabak penyakit SARS pada tahun 2003. Mereka mengambil iktibar dan pengajaran. Dengan ini, mereka tahu cara persediaan dan pengurusan dengan lebih awal dan sesuai pada waktu pandemik. Ketiga adalah membuat kuat kuasa. Taiwan menyekat sekatan keluar masuk China, Hong Kong dan Macau dengan pantas selepas mendapati wabak tersebut berasal daripada China. Keempat, kerajaan Taiwan mengambil banyak penutup muka daripada pembekal. Taiwan menghasilkan 60 barisan sektor pengeluaran penutup muka. Kemudian, rakyatnya berbaris dan pergi ke kedai farmasi berdekatan untuk membeli topeng muka sepanjang seminggu penggunaan. Kelima adalah teknologi canggih, di mana mereka dapat menjejaki lokasi dengan menggunakan telefon pintar. Pihak berkuasa akan memanggil menerusi panggilan telefon dan cuba untuk mencari di mana lokasi seseorang bagi sesiapa yang tidak mengikut perintah semasa kuarantin dijalankan. Dan yang keenam adalah program kesejahteraan. Pemerintah Taiwan melancarkan program kesejahteraan di mana penduduk perkampungan mendapat $30 seorang setiap hari sepanjang 2 minggu kuarantin dijalankan. Dengan ini, penduduk rasa lebih dekat dan terbuka untuk menyerahkan diri jika mengalami gejala atau sindrom virus corona. Hai, nama saya Menaha Anak Perempuan Sudwamani, nombor matrik B08 1910360. Saya dari kelas S1/2. Saya ambil tajuk negara gagal tangani COVID-19 India. India adalah negara yang mempunyai jumlah kes yang paling banyak disahkan di Asia dan mempunyai jumlah kes yang disahkan ke tempat tertinggi di dunia iaitu tempat keempat. Negara ini mempunyai kematian kes yang tertinggi di Asia iaitu lebih kurang 2.80% berbanding global 6.13% pada Jun 3. Selain itu, negara ini juga memulihan India melebihi kes aktif untuk pertama kalinya, mengkurangkan 49% dari jumlah dijangkit. Tangkapan kerajaan. Wab tersebut telah dinyatakan sebagai wab di lebih dari sesuai negeri dan wilayah kesatuan di mana peruntungan Akta Penyakit Epidemik 1987 telah digunakan
yang menyebabkan penutupan sementara institusi pendidikan dan komersial. Semua visa pelancongan telah ditangguhkan kerana kebanyakan kes yang disahkan adalah terutamanya import. Dari Januari dan Februari, negara India mengambil banyak aktiviti untuk meningkatkan dan menurunkan import ekspor barangan dan pelancongan. Mereka juga membatalkan pelancongan orang dari Nepal, Vietnam, Indonesia dan Malaysia. Dalam Mac, Kementerian Hal Ehwal Pengguna Makanan dan Kenderaan dimintakan memastikan tersedia barang-barang keperluan. Pada 17 Mac, Permintaan India mengeluarkan nasihat mendesa semua negara India untuk mengambil langkah-langkah menjauhi sosial sebagai strategi menjagakan untuk melaksanakan sehingga 31 Mac. Arahan permintaan dikeluarkan untuk meminta semua pasukan polis senjata pusat masuk ke mod pertumbuhan. Semua cuti tidak penting dibatalkan. Satu pasukan bertugas respons ekonomi COVID-19 juga dibentuk. Penutupan dan penyekatan. Pada 22 Mac, Perintah India mengumumkan penutupan langkah di 82 daerah di 22 negara dan wilayah kesatuan negara di mana kes yang disahkan dilaporkan. 80 bandar tersebut adalah Delhi, Bangalore, Chennai, Bombay, Karnataka dan Kolkata dikurang. Beberapa negeri menuntut sempadan mereka melanggar pergerakan antara negeri. Pada 24 Mac, PM Narendra Modi mengumpulkan penutupan nasional 21 hari untuk memenuhkan web tersebut. Pada Mei 1, Perintah Kawalan memperpanjangkan penutupan seluruh negara sebanyak 2 minggu hingga 17 Mei. Pada 17 Mei, NDMA memperpanjangkan pengecualian sehingga 31 Mei di semua negeri India. Pada 30 Mei, MAH mengumumkan bahawa penutupan berteruskan akan dipanjangkan hingga 30 Jun di zon penahan dan perkhidmatan disambung secara peringkat mulai 8 Jun di zon lain. Ia diikhtiarkan sebagai buku kunci 1 dan dinyatakan mempunyai fokus ekonomi. Melarikan diri dari orang yang disahkan dijangkit. Beberapa kes dilapor di seluruh negara di mana orang-orang yang disedia terkena virus melarikan diri dan menentingkan dan rumah sakit. Di Gujarat, 93 orang telah melanggar peraturan pengasihan diri dalam 10 hari. FBI telah difailkan terhadap 10 orang. Pada 20 Mac, kes seorang wanita berusia 26 tahun yang diisikan dijangkit COVID virus dilapor telah melarikan diri dari hospital di Punjab. Wanita itu berasal dari Mohali. Baru-baru ini kembali dari AS dan dibawa ke sebuah hospital kerajaan di Chandriya. Ini adalah kes yang setiap hari di India. Ini adalah kematian setiap hari di India. Jumlah sampel yang ambil darah untuk diuji. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Siti Haja binti Arba'in.
nombor metrik B081910-284 daripada BET Seksyen 1/2. Saya akan menerangkan tentang negara yang gagal menangani COVID-19 iaitu Amerika Syarikat. Amerika Syarikat negara yang mempunyai jumlah penduduk ketiga terbesar di dunia juga tidak terlepas daripada terjejas teruk akibat wabak COVID-19. Malah negara yang maju dan memiliki segala alatan perubatan yang canggih ini merupakan negara yang mempunyai kes tertinggi di seluruh dunia iaitu sebanyak 2,388,225 kes bermula pada Januari 2020 hingga Jun 2020. Pada Mac yang lalu, buat pertama kalinya Amerika Syarikat telah mengatasi China dan Itali sebagai negara yang mempunyai bilangan kes positif COVID-19 paling banyak di dunia. New York, Washington dan California merupakan bandar yang paling terjejas akibat wabak COVID. Donald Trump menyatakan kami mempunyai kawalan penuh dan keadaan akan baik-baik sahaja kerana hanya seorang yang datang dari China. Graf di sebelah menunjukkan pertambahan dalam bilangan kes positif COVID-19 di Amerika Syarikat bermula dari bulan Januari hingga 7 Jun. Kes kematian pada awal bulan Mei menurut Universiti Johns Hopkins, angka terbaru menyaksikan lebih daripada 80,000 orang maut di Amerika Syarikat akibat pandemik COVID-19. Ia adalah jumlah kematian tertinggi di dunia. Kini pada Jun 2020, bilangan kes kematian di Amerika Syarikat telah mencecah sebanyak 122,611 kes, sebanyak 30,927 kes kematian di New York, manakala di New Jersey mencatatkan sebanyak 12,895 kes. Antara faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam menangani COVID-19 adalah seperti yang berikut. Pertama, kerajaan. Sikap memandang remeh Amerika Syarikat khususnya oleh Presidennya Donald Trump dalam menangani wabak maut itu pada peringkat awal dikatakan sebagai punca COVID-19 merebak secara pantas. Trump bersikap sambil level dalam mengawal wabak tersebut meskipun rata-rata negara lain bersungguh-sungguh mencari penyelesaian bagi menangani pandemik tersebut. Pihak Amerika Syarikat menganggap bahawa sistem perubatan yang dimiliki mereka diyakini mampu melakukan pengujianan tepat dalam mengesan wabak tersebut, tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Kedua, kelewatan. Kelewatan ujian saringan punca kes Amerika Syarikat meningkat. Jumlah kes COVID-19 Amerika Syarikat meningkat selepas pakar kesihatan awam mengkritik pihak berkuasa kerana mengambil mudah wabak itu dan ketinggalan dalam usaha melakukan ujian. Sebagai perbandingan, Korea Selatan yang mengumumkan kes pertama pada hari yang sama dengan Amerika Syarikat telah menguji lebih daripada 189,000 orang. Akhir sekali, sikap. Sikap suka menyalahkan orang lain dan tidak fokus untuk memperbaiki negara sendiri juga menyebabkan punca kes di Amerika Syarikat semakin meningkat. Setiausaha Kesihatan dan Kemanusiaan Amerika Syarikat menganggap Organisasi Kesihatan Dunia WHO gagal dalam menangani pandemik COVID-19. Pihaknya menuntut perubahan pada WHO dan menuding badan itu tidak boleh mendapatkan informasi yang diperlukan dunia di awal wabak ini terjadi. Belum sempat kerajaan Amerika Syarikat meredakan pandemik COVID-19, timbul pula isu George Floyd yang menyebabkan rusuhan dan ketegangan kaum yang berlaku di bandar-bandar dalam seluruh Amerika Syarikat. Harta awam dirosakkan, kedai-kedai dibakar serta pejabat kerajaan diserbu oleh perusuh. Assalamualaikum, nama saya Aina Kasumiti Sulaiman. Nombor metrik saya ialah 421 dari BET 1/2. Saya akan sambung dengan kes penularan wabak yang berlaku di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang gagal menangani isu wabak COVID-19 ini. Sehingga 26 Jun 2020, kes jangkitan di Indonesia ialah seramai 51,427 orang. Kes sembuh ialah 21,333 orang dan manakala kes kematiannya pula adalah seramai 2,683 orang.
Kes penularan wabak ini dikesan pada 2 Mac 2020. Pesakit merupakan seorang warga negara Indonesia. Beliau telah dijangkiti oleh seorang warga negara Jepun di sekitar kawasan Jakarta pada ketika itu. Pertambahan kes mula meningkat apabila kerajaannya mengesan lebih 50 hingga 70 orang kontak dekat dengan pesakit tersebut. Bagaimanakah Indonesia dikatakan sebagai antara negara yang gagal atasi COVID-19 ini? Ini adalah disebabkan oleh kelemahan pemerintahnya Joko Widodo yang menolak perintah kawalan atau sistem lockdown dilakukan seperti negara jiran iaitu Malaysia dan Filipina. Sebaliknya, beliau memilih untuk menjalankan rapid test ke semua daerah yang didapati mempunyai risiko tinggi penularan wabak COVID-19 ini. Ini merupakan satu tindakan yang kurang cekap yang telah dilakukan oleh pemimpinnya. Penyebaran virus lebih cepat di Indonesia kerana populasi penduduknya yang lebih ramai iaitu 50 kali ganda berbanding penduduk di Indonesia. Indonesia tidak menggunakan kelebihannya yang memiliki kepulauan besar. Mereka tidak menghentikan atau melambatkan transmisi dosmetik ketika penyebaran virus ini berlaku. Dikatakan skala sebenar wabak di Indonesia adalah jauh lebih besar berbanding yang dinyatakan oleh perintahnya. Ketika kerajaan Indonesia mula mengeluarkan kenyataan untuk mematuhi peraturan penjarakan sosial dan sebagainya, ia sudah terlambat kerana rakyatnya mula mengabaikan perintah tersebut dan kebanyakan tidak mengetahui informasi kesihatan yang terkini. Jumlah kes yang sangat tinggi di Indonesia telah menyebabkan barisan hadapan di negara ini mulai berputus asa, sehingga penularan #Indonesia terserah yang telah ditularkan di seluruh laman sosial sebagai langkah menyuruh masyarakat mereka untuk mematuhi perintah untuk menjaga penjarakan sosial, menjaga kesihatan dan memutuskan rantaian COVID-19 ini